Tekan. Okey. Saya tak sebut. Baik, insya-Allah. Saya mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridha bismillahir fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Hendaklah kamu bersegera menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, serta mereka itu menahan akan kemarahan mereka dan mereka itu memaafkan kesalahan manusia. Wallahu tuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. InsyaAllah yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi, Tuan Pengerusi Surau, Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung tajuk Hadanah. Hadanah makna penjagaan anak, di muka surat 397. Baik. Hari itu kita dah lihat tentang definisi hadanah. Hadanah dari segi bahasa maksudnya penjagaan anak. Dari segi bahasa maksudnya tepi. Hadanah dari segi bahasa maksudnya tepi ataupun sisi. Hal demikian kerana penjaga anak mengambil anak, dijaga, dijaga ke sisinya, dijaga ke sisi dia. Itu dikatakan sebagai hadanah dari segi bahasa. Kemudian dari segi syarak, maksud hadanah menjaga seseorang yang belum berupaya mengurus diri dan mendidik dengan pelbagai cara sesuai dengan pertumbuhannya. Itu dikatakan sebagai hadanah, mana menjaga seseorang yang belum berupaya menguruskan dirilah. Maksudnya dia belum balik lagi, belum balik dan belum berakal, tak mampu nak uruskan diri sendiri. Dan biasanya penjagaan anak ni biasanya sehingga umur 7 tahun. 7 tahun itu dikatakan sebagai hadanah. 7 tahun ke atas, 8 mana dah masuk ke 8 ke atas, itu dikatakan sebagai kafalah.
kafalah ni penjagaan dia lagi rumit lah, lagi meluas, luas lah gitu. Baik, kalau sebut dalam kitab ini penjagaan kanak-kanak selepas umur memayis sehingga balik dinamakan kafalah, yang bermaksud pelihara. Pelihara. Baik. Kemudian kita lihat hak penjagaan anak. Pasangan suami isteri yang bercerai dan mempunyai anak yang masih kecil dan belum memayis, ibu lebih berhak terhadap penjagaan. Pasangan suami isteri yang bercerai lah. Yalah, ada kadang-kadang tersekat jalan, di tengah jalan lah, tentang rumah tangga kan. Jadi nak tak nak berlakulah perceraian. Kadang-kadang kita tak minta perceraian itu berlaku, tapi ditakdirkan berlaku perceraian, tak boleh buat apa lah. Kadang-kadang pihak perempuan yang minta cerai, kadang lelaki yang ceraikan, lelaki yang menceraikan isteri kan. Disebabkan biasanya berlaku persengketaan kan, perbalah rumah tangga yang tidak dapat dielakkan lagi, maka biasanya kadang-kadang berlakulah perceraian gitu. Baik, jadi pasangan suami isteri yang bercerai dan mempunyai anak yang masih kecil, anak masih kecil dan belum mumayyiz. Mana belum mumayyiz ni maknanya belum boleh menguruskan dirilah. Nak pakai baju sendiri pun tak reti kan, nak cabut berak pun tak reti. Itu makna belum mumayyiz lah tu. Ibu lebih berhak terhadap penjagaannya. Ibu lebih berhak terhadap penjagaan dia. Okey. Baik, kemudian sebab ibu lebih berhak daripada bapa. Kenapa ibu lebih berhak daripada bapa? Ibu lebih berhak daripada bapa dalam menjaga anak kecil kerana pertama, kasih dan kesabaran ibu menanggung beban menjaga dan mendidik anak kecil. Kasih dan kesabaran ibu menanggung beban menjaga dan mendidik anak kecil. Semaknanya ibu ni lebih penyayang lah, penyayang, lebih orang kata sabar. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang tak sabar. Bukan semua perempuan sabar pun. Ada juga kadang lelaki yang lebih sabar daripada perempuan. Perempuannya, isterinya asyik marah, mengamuk, mengungut dan sebagainya. Tapi suami dia okey je, tak ada masalah pun kan. Tak adalah mengamuk dan sebagainya. Kadang dua-dua lah, dua-dua panas, isteri panas, suami pun panas, dua-dua panas. Ia bergaduh macam tu. Tapi kalau dari segi kebiasaannya lah, kebiasaannya ibulah lebih ada sifat kasih sayang dan sabarlah dalam menanggung beban menjaga dan mendidik anak kecil. Macam tu. Lelaki kadang tak boleh sabar, sebab lelaki ni biasa kadang kasar sikit kan. Dan lelaki pun banyak buat kerja-kerja kasar, kerja-kerja yang besar ni berbanding dengan perempuan. Baik, kemudian yang kedua, ibu lebih berlembah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Di samping mampu memberikan kasih sayang dan belayan yang diperlukan oleh anak-anak kecil. Sebab ibu ni lebih kasih sayang dalam menjaga anak-anak, dia lebih perhatian dia lah. Perhatian dia kepada ibu dia, kepada anak dia lah. Penting dengan lelaki ini, kadang lelaki kadang sibuk bekerja. Bila sibuk bekerja, jadi memang kadang-kadang diabaikan akan anak tadi. Lalas pada siapa yang dibagi jaga, lalas pada wan ni disuruh jaga. Ayah ada sibuk kerja, bila kata ibu yang asal dia nak jaga, tak bagi pula. Yang bekas suami ni sibuk nak ambil anak, bila dapat ambil anak pula tak jagalah betul-betul. Lalas siapa yang jaga? Dalam nenek jaga. Nenek yang belah ayah yang jaga. Sedangkan ayah sibuk bekerja, sibuk pula kadang-kadang mencari perempuan lain dan sebagainya. Jadi anak pun akhirnya tercuai, terabai dan sebagainya. Maklumlah dah orang kata dah duda. Biasalah kalau dah duda kan, tak duda pun kadang-kadang macam tu. Ni apa lagi duda kan. Bila duda pula dapat pula hak penjagaan anak pula. Boleh ke dia jaga anak? Bila masa dia nak jaga anak, kenapa? Kerana dia sibuk bekerja, mungkin cari perempuan lain dan sebagainya. So siapa yang nak jaga anak? Okey, lah wan yang kena jaga anak. Sebabnya
hak penjaga anak ni lebih diberikan pada ibu. Tapi dengan syarat ibu tu bekerja lah. Kalau ibu tak bekerja, macam mana nak jaga anak? Macam tu. Sebabnya banyak kes-kes mahkamah, bekas suami nak tuntut anak itu kerana salah satu sebabnya ialah dia kata bekas isterinya tak bekerja. Bekas isteri tak bekerja. Disebabkan bekas isteri tak bekerja, maka dia nak ambil anak tadi, hak penjagaan anak macam tu. Tapi kalau ikut turutan tak boleh lagi. Kerana yang pertama ibu, lepas tu ibu nanti jatuh pada nenek belah ibu. Lepas tu saudara belah ibu, perempuan belah ibu. Dia takkan terus pergi pada ayah. Macam tu dalam penjagaan anak. Baik. Nombor 2 tadi, ibu lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Di samping mampu memberikan kasih sayang dan belayan yang diperlukan oleh anak-anak yang kecil. Macam tu. Dan malah ibu kalau anak dia ramai pun dia lebih boleh jaga. Walaupun 10 anak pun dia masih boleh jaga lagi kalau seorang ibu lah. Berbanding lelaki lah. Lelaki seorang pun kadang payah nak jaga. Apalagi kalau 10 anak pula ditinggalkan oleh bekas isteri dia kan. Bekas isteri dah minta cerai je, lalai lagi daripada rumah. Jadi anak ditinggalkan pada suami. Suami nak kena jaga pula 10 orang anak. Boleh ke jaga? Sanggup kena jaga kan? Berbanding dengan perempuan. Baik. Jadi hal ini berdasarkan hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'atuhu imra'atun faqalat ya Rasulullah inna ibni haza kana batni lahu wi'aan wa dasyi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan wa inna abahu tallaqani wa arada ayyan tazi'ahu minni faqala laha ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar kan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh seorang wanita dan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna ibni haza, sesungguhnya anakku ini akulah yang mengandungkan dia. Inna haza ibni kana batni lahu ya'an, sesungguhnya anakku ini akulah yang mengandungkannya selama 9 bulan. Kemudian wadasyi lahu siqaan, susuku lah yang menjadi minumannya. Dan akulah penjaganya. Wahijri lahu hiwaan, bapanya, wa inna abahu talaqani, dan sesungguhnya bapanya telah mentalakkan aku, menceraikan aku lah. Dan sekarang ini dia ingin mengambil anakku. Macam tu. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, anti haqqu bihi malam tankihi, kamu lebih berhak daripadanya selagi mana kamu belum berkahwin. Selagi mana kamu belum berkahwin, kamu adalah lebih berhaklah untuk menjaga anak tadilah. Tapi kalau seandainya perempuan tadi dah berkahwin, kan, kemungkinan boleh fight lah di mahkamah kan. Boleh, mana bekas suami boleh lawan mahkamah lah. Ya, kalau seandainya nak menjaga hak untuk penjagaan anak tadi. Macam tu. Baik. Tengok mahkamah lah macam mana mahkamah putuskan. Tapi kalau mahkamah kata jatuh pada nenek belah ibu, tak boleh apa lah. Jatuh pada belah ibu lah, sebab yang perempuan ni pula dia ada turutan-turutan dia lagi yang perempuan sebelum pergi kepada bekas suami. Gitu. Baik. Kemudian hak penjaga selepas ibu. Jika ibu tiada atau ada ibu tetapi tidak mahu menjaga anaknya, hak penjagaannya terserahlah kepada nenek. Tetapi yang afdal nenek sebelah ibu. Yang paling afdal ialah nenek sebelah ibu. Okey. Dan dengan syaratlah nenek tu nanti adalah dia punya pendapatan dia. Jangan nenek tak ada pendapatan. Kan, nenek pun tak kerja, pencen pun semua tak ada. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang pun susah juga nak jaga cucu kan. Macam tu.
Jaga pula atuk pula. Atuk pun sakit je. Macam mana nak jaga cucu lagi? Jangan jadi bebanan lah pada nenek tu. Bebanan pada nenek. Jadi hal ini adalah kerana nenek. Tapi kalau seandainya nenek mampu berjaga, kan, nenek pun sihat walafiat. Tapi kalau nenek sakit, macam mana nak jaga? Betul tak? Atuk pun sakit je. Bila atuk sakit, Wan pun lebih fokus pada atuk. Macam tu. Betul? Jadi macam mana nak jaga cucu? Cucu pula bukan seorang. 2-3 orang pula cucu nak kena jaga. Okey? Tapi kalau yang biasanya, mana kalau nenek pun sihat, semua okey, duit pun ada, tak ada masalah. Mana hak penjagaan boleh bagi pada nenek lah macam tu. Baik. Jika ibu tiada, ulang balik. Atau ada ibu tetapi tidak mahu menjaga anaknya, hak penjagaannya terserahlah pada nenek. Tetapi afdal ialah nenek sebelah ibu. Tapi ada syarat-syarat lah. Sihat, kan? Ibu nenek pun mampu nak jaga. Hal ini adalah kerana nenek dengan sifat keperempuanannya dapat memberikan penjagaan dan kasih sayang kepada anak tersebut. Dalam hal ini didahulukan keluarga yang terdekat di kalangan terdekat. Siapa yang didahulukan? Nenek lah. Nenek sebelah ibu. Selepas itu nenek sebelah bapa. Kalau seandainya nenek sebelah ibu tak mampu nak jaga, maka jatuh pada nenek sebelah bapa. Seterusnya ibu pada nenek tersebut. Seterusnya ibu kepada nenek tersebut. Ibu pada nenek. Mana atas lagi lah, gitu. Nenek atas lagi kan. Seterusnya ibu pada nenek tersebut. Dalam hal ini juga dahulukan keluarga yang terdekat di kalangan terdekat. Mana lebih terdekat? Jadi orang itulah yang lebih hak untuk mendapat penjagaan anak macam tu. Anak. Baik, kemudian seterusnya adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kalau seandainya nenek tak boleh nak jaga, nenek belah apa-apa pun tak boleh nak jaga, masing-masing pun sibuk atau mungkin masing-masing pun tak sihat, tak boleh nak uruskan cucu. Jadi kalau atuk sihat, nak tengoklah macam atuk sihat tak. Wan sihat tak? Kalau Wan ni asyik kelu-keli tu, mana Wan ni sihat lah tu. Atuk punya tak juga. Kalau asyik kelu-keli naik motor tu, mana atuk sihat lah tu. Kan tu. Baik. Jadi seterusnya adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kemudian adik-beradik perempuan sebapa. Adik-beradik perempuan seibu. Diikuti ibu saudara sebelah bapa. Ibu saudara sebelah ibu dulu. Lepas tu ibu saudara sebelah bapa. Anak-anak perempuan adik-beradik lelaki. Dan anak-anak perempuan adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan. Itulah yang berhaklah untuk jagalah. Suami mana? Jauh lagi. Tak sebut suami ni kan? Bekas suami tak sebut lagi. Baru sebut hak pertama ibu. Ibu tak boleh bagi pada nenek sebelah ibu. Nenek tak boleh bagi nenek sebelah bapa. Kalau tak ada nenek sebelah bapa tak boleh hak dadah, hak penjagaan pergi pada adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kemudian adik-beradik perempuan sebapa. Tapi yang belah perempuan lah, semua belah perempuan. Tak ada belah lelaki tuan. Gitu. Okey. Oleh itu tuan, urutan keutamaan perempuan dalam penjagaan kanak-kanak adalah seperti berikut. Yang pertama ibu. Yang kedua nenek sebelah ibu dan ke atas. Nenek sebelah ibu dan ke atas. Nenek sebelah ibu ke atas. Okey. Kemudian nenek sebelah bapa dan ke atas. Nampak? Nenek sebelah bapa dan ke atas. Kemudian adik-beradik perempuan seibu sebapa. Okey. Kemudian adik-beradik perempuan sebapa. Adik-beradik perempuan sebapa. Adik-beradik perempuan siapa ni? Adik-beradik perempuan ibu tadilah. Adik perempuan ibu tadi. Adik-beradik perempuan seibu sebapa yang belah ibu tadi. Kemudian adik-beradik perempuan sebapa yang belah ibu. Adik-beradik perempuan seibu. Kemudian ibu saudara sebelah ibu. Baru pergi ibu saudara.
Kemudian ibu saudara sebelah bapa. Anak-anak perempuan kepada adik-beradik lelaki. Anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Nampak? Semua belah perempuan kan. Belum pergi suami lagi ni. Belum pergi suami kan. Tu sekarang itulah. Biasa hakim kadang-kadang dia ikut turutan tu lah. Dia takkan bagi, mudah-mudahan bagi hak penjagaan anak kepada bekas suami. Sebab hakim pun ragu-ragu, tak percayalah. Dia percaya kau budak ni kan nak jaga anak ni. Takut nanti anak pun tak ke mana, dia pun tak ke mana. Anak pun terbiar, tak sekolah, tak makan, tak minum, semualah tak urus lah. Maklumlah dia pun bujang kan, dah jadi duda, ada sibuk kulu kili dari ke baru, lepas tu bekerja dan sebagainya. Macam mana nak jaga anak? Baik, kemudian hikmah perempuan diutamakan. So kenapa perempuan lebih utamakan? Hikmah perempuan diutamakan dalam penjagaan anak adalah kerana pada kebiasaannya perempuan lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Macam tu. Perempuan lebih lemah lembut, tapi bukan semua perempuan lah macam tu, tapi kebiasaan begitulah. Kan? Tapi ada juga perempuan yang kasar. Tu yang tengok kes-kes peneraan tu. Kan? Kes-kes peneraan di tumpang di rumah penjagaan lah, di nursery dan sebagainya. Kita dengar kan? Kena budak kena pukul lah, kena dera lah, macam-macam kan. Siapa yang buat? Perempuan juga yang buat. Perempuan juga yang buat, bukan lelaki yang buat. Itu. So mana bukanlah semua perempuan yang macam tu. Ada juga perempuan yang kasar, yang tak boleh bertolak ansur, tuan-tuan, yang pembongi pun ada juga macam tu. Baik, tapi kebiasaan perempuan itu memang dijadikan dalam keadaan dia lemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak, lebih sabar menghadapi kerana anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan kasih sayang yang mereka perlukan. Itu sebabnya dalam hak mendidik ni biasa perempuan. Kita tengok kalau tadika semua cikgu perempuan kan. Kalau rendah pun tengok cikgu perempuan kan. Kebanyakan perempuan. Lelaki dia tak ada juga hak, tapi dia tak ramai. Guru besar saya tengok semua perempuan je. Pengetua banyak perempuan. Jadi pengetua lelaki pun ada lah. Tak banyak kan. Banyak cikgu-cikgu semua. Kalau satu sekolah tu dah ada lah cikgu lelaki tu memang sangat disayangi lah oleh guru-guru lah. Sebab sangat disayangi lah. Sebab apa? Sangat diperlukan. Sebab lain perempuan itu. Baik. Kemudian hak penjagaan oleh pihak lelaki. Sebagaimana jelaskan bahawa hak perempuan terhadap penjagaan anak lebih utamakan daripada lelaki kerana mereka lebih berkemampuan. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak tersebut tidak mempunyai sanak saudara perempuan ataupun saudara perempuan tetapi tidak mahu menjaganya, maka hak penjagaannya berpindah kepada bekas suami. Hak penjagaan baru jatuh pada bekas suami. Kalau seandainya tak ada perempuan dalam keluarga dia, semua lelaki tu kan. Ibu pula tak boleh nak jaga, tak mampu nak jaga kan. Kemudian kata nenek pun tak ada. Lepas tu adik-beradik perempuan belah yang ibu sebapa pun tak ada. Semua tak ada. Mak saudara pun tak ada. Yang ada pak saudara. Pak saudara ada, mak saudara tak ada. Adik-beradik lelaki ada, adik-beradik perempuan tak ada. Adik-beradik perempuan yang ibu belah ibu lah tadi tak ada. Yang ada adik-beradik lelaki yang sebelah ibu. Jadi dalam bab ini tuan-tuan, kemungkinan besar boleh berpindah kepada lelaki mana bekas suami. Gitu. Boleh? Ulang dulu ya. Sebagaimana jelaskan bahawa hak perempuan terhadap penjagaan anak lebih diutamakan daripada lelaki kerana mereka lebih berkemampuan dalam bab kasih sayang, lemah lembut kan. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak tersebut tidak mempunyai sanak saudara perempuan, nampak? Tak ada sanak saudara perempuan, tak ada mak saudara perempuan, atau ada saudara perempuan tetapi tak mau menjaga, ataupun mungkin ada tapi semua tak nak jaga kan, rasa terbeban lah dalam penjagaan anak tadi, maka hak penjagaan tadi boleh berpindah kepada lelaki.
mana bekas suami lah, macam tu. Dalam hal ini, mahram kepada kanak-kanak mengikut urutan waris harta pusaka diberikan keutamaan kecuali datuk, kerana dia diutamakan daripada adik-beradik lelaki seterusnya waris yang bukan mahram. Urutan keutamaan mereka yang tersebut adalah seperti berikut. Seperti bapa, kan, bila bapa tak ada, kan, barulah pada datuk, kan. Jadi hak penjagaan jatuh pada suami tadi, kan. Jadi ialah belah perempuan dia semua tak nak jaga, jadi hak penjagaan jatuh pada bekas suami. Nampak? Okey, bekas suami. Tetapi kalau seandainya bekas suami tak ada, jatuh kepada bapa. Kan, maknanya datuk lah, jatuh pada datuk. Bapa atau datuk dan ke atas. Ataupun kalau tak ada, adik-beradik lelaki seribu sebapa. Kalau adik-beradik seribu sebapa tak ada, adik-beradik lelaki sebapa. Kemudian kalau adik lelaki sebapa tak ada, anak lelaki. Anak lelaki pada adik-beradik lelaki seribu sebapa. Kemudian anak lelaki pada adik-beradik lelaki sebapa. Kemudian bapa saudara belah bapa seibu sebapa. Kemudian bapa saudara sebelah bapa sebapa. Kemudian seterusnya, anak lelaki kepada bapa saudara belah bapa seibu sebapa. Kemudian anak lelaki kepada bapa saudara belah bapa sebapa. Itu sama macam turutan wali dia tu. Kan turutan wali dalam bab perkahwinan pun macam ni, kan. Maknanya yang paling afdal jadi wali itu ialah ayah. Bila ayah tak ada, baru jatuh pada datuk. Datuk tak ada, kan, jatuh pada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Bila adik-beradik seibu sebapa tak ada, jatuh pada adik-beradik lelaki sebapa. Dan seterusnya lah. Sama jugalah. Dalam bab orang kata wali tadi, itu juga sama juga dalam bab penjagaan anak, hadanah. Kalau seandainya bekas isteri tak nak jaga, ataupun belah-belah perempuan yang belah isteri semua tak nak jaga, maka hak penjagaan jatuh pada bapa. Kalau bapa tak boleh nak jaga, jatuh pada datuk. Macam tu, kan. Datuk tak boleh jaga, datuk dan ke atas moyang lah. Moyang tak jaga, jatuh pada adik-beradik lelaki seribu sebapa. Macam tu. Baik. Pihak yang lebih hampir dalam hubungan kerabat diberikan keutamaan. Dalam penjagaan anak adalah kerana biasanya keluarga terdekat lebih kasih daripada keluarga yang jauh. Nampak? Keluarga dekat lebih kasih pada keluarga yang jauh. Kan? Itu penjagaan anak lah. Mana keluarga terdekat ni biasanya lebih dikenali oleh anak tu sendiri. Anak tu sendiri lebih kenal. Oh, ini wan dia, ni makcik dia. Dia lebih kenal lah. Tapi kalau keluarga jauh, macam mana nak kenal? Kan? Macam tu. Itu sebab dalam hak-hak penjagaan anak ni, orang kata biasanya keluarga terdekat. Dia hadanah ni bukan hanya sekadar dalam bab perceraian je. Kalau kadang-kadang dalam bab orang kata kematian suami isteri pun ada juga, berlaku juga hadanah. Kematian suami isteri, kan, kemalangan jalan raya, kan, dua-dua meninggal. Dengan contoh anak ada 5 orang, kan, accident, mana suami isteri pun mati, anak 4 orang mati, tinggal seorang anak je. Seorang anak yang kecil tu, yang kecil sekali yang tinggal, kan. Dah lah mak tak ada, ayah pun dah meninggal, lepas tu dengan adik-beradik pun meninggal semua, accident. Yang tinggal siapa? Dia seorang lah. So siapakah penjagaan anak tu nak diberikan? Kebiasaan hadanah ni berikan kepada ibu lah. Tapi ibu tak ada, dah meninggal, bagi pada nenek lah. Kan, tentang hak penjagaan anak. Baik, kemudian terdapat keluarga lelaki dan keluarga perempuan. 4.1. Jika terdapat ahli keluarga lelaki dan keluarga perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan anak, seperti penjagaan anak, pihak yang diberi keutamaan berdasarkan urutan yang berikut. Pertama, ibu. Ibulah ikut urutannya lah. Jadi kalau seandainya terjadi perbalahan, perebutan anak, jika ahli keluarga lelaki dan ahli keluarga perempuan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan anak, okey,
Yang diberi keutamaan biasanya ibu dulu lah. Kan? Kerana ibu lebih menyayangi dan mengasihi anak. Tapi kalau seandainya ibu tak ada, ibu pun dah meninggal, jatuh pada nenek sebelah ibu dan ke atas. Ini kerana kasih sayang mereka lebih hampir. Kemudian kalau nenek pun tak boleh nak jaga, jatuh pada bapa. Bapa pun tak ada, jatuh nenek belah bapa. Kemudian datuk sebelah bapa. Kemudian adik-beradik perempuan seibu sebapa. Seluruhnya adik-beradik lelaki seibu sebapa, dan begitulah seterusnya. Lah. Gitu. Cuma jangan sibuk hanya berebut anak, tapi anak tu tak jaga. Berlaku begitu kan. Sibuk jaga anak, maka anak tu tak jaga. Kemudian bekas suami juga, dia ada hak juga untuk melawat. Walaupun hak penjagaan itu diberikan kepada ibu contohnya kan. Jadi tak boleh dinafikan. Mana bekas suami ataupun ayah dia pun ada hak untuk melawat. Ini tak kadang-kadang tak dibagi lawat. Ini satu hal juga tu. Dah tak bagi lawat, lepas tu nak bagi duit belanja pun tak dibagi nombor akaun, semua tak dibagi. Lepas tu ngadu kepada mahkamah, dia kata bekas suami tak bagi duit, tak bagi belanja. Sedangkan dia tak bagi nombor akaun dekat bekas suami dia. Ini pun satu hal juga tu. Suami nak bagi duit, tapi dia tak tahu anak tu kat mana. Disimpan dekat bekas suami, bekas isteri dia. Disimpan tak tahu kat mana. Lepas tu nak bagi duit belanja tak dapat. Sebab tak tahu anak tu duduk kat mana. Dia suruh kan. Kan ada kes macam tu kan. Itu. Ada tak kadang-kadang bekas suami yang simpan anak tadi, dia suruh anak tadi. Yang bekas isteri pula tak dapat nak cek anak. Nak tengok pun tak dapat, tak bagi. Ini semua lah tu. Jadi benda-benda ni kadang-kadang sampai ke mahkamah. Naik turun mahkamah. Sebab apa? Berebut anak. Nak tengok anak pun tak dapat. Gitu. Walaupun mahkamah mungkin dah bagi hak dah. Maknanya bekas suami boleh tengok anak tadi mungkin sebulan sekali ke, ataupun mungkin seminggu sekali ke, apalah, boleh lihat. Tapi bekas ibu ni pula tak bagi pula, suruh pula. Gitu. Ni pun satu masalah juga lah. Itu. Yang disebabkan oleh berlakunya perceraian tadi. Baik, kemudian jika semua ahli keluarga lelaki dan perempuan setaraf, seperti adik-beradik lelaki seibu sebapa dan adik-beradik perempuan seibu sebapa, maka didahulukan yang perempuan daripada lelaki. Jika semua ahli keluarga lelaki dan perempuan setaraf, semua setaraf, seperti adik-beradik lelaki seibu sebapa dan adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan seibu sebapa, maka didahulukan yang perempuan daripada lelaki. Didahulukan perempuan daripada lelaki. Hal ini adalah kerana mereka lebih layak dan afdal lah. Sama lah macam tadi lah alasan dia. Baik, kemudian jika semuanya lelaki atau kesemuanya perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan anak, undian naklah dilakukan. Undian lah, buat undi. Siapa yang paling berhak untuk mendapat? Ialah masing-masing sama taraf. Lepas tu masing-masing pun berebut budak tadi untuk dapatkan hadanah kan, penjagaan anak. Kan? Malulah kadang-kadang ada kes macam tadi kan. Mak ayah bercerai ataupun mungkin mak ayah dia meninggal dunia, aksiden, kemalangan dan sebagainya. Jadi anak tadi digebut lah. Masing-masing gebut lah. Anak tadi. So siapa yang lebih berhak untuk menjaga? Macam tu. Jadi kalau semuanya lelaki atau semuanya perempuan, kalau semuanya lelaki atau kalau semuanya perempuan, masing-masing nak dapatkan anak tadi. So undian naklah dilakukan. Kena buat undian lah, buat cabutan kan, gitu. Dan undian ni biasanya dibuat di mahkamah lah. Mahkamah lah buat undian lah. Jadi siapa yang mendapat undian, dialah yang lebih berhak menjaga kanak-kanak tersebut. Sebab benda ni kena ada hitam putih. Kalau tak ada hitam putih tu yang susah tu. Kan berebut-gebut. Yang jadi mangsa budak tu daripada sekolah langsung tak sekolah. Yalah.
Asyik yang belah ini ambil budak tu, lepas tu suruhkan. Lepas tu yang belah ni pula gebut. Disuruhkan pula lagi. Habis bila budak tu nak belajar? Jadi pelajarannya terabailah macam tu. Asyik digabung dah macam bola lah budak tu dibuat. Macam mana? Baik, kemudian tempoh penjagaan anak. Jadi berapa lamakah tempoh penjagaan anak ataupun hadanah? Tempoh penjagaan anak menurut hukum syarak berterusan sehingga dia mumayyiz. Sampai budak tu mumayyiz lah. So apa maksud mumayyiz? Maksud mumayyiz ialah kanak-kanak tersebut mampu menguruskan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nampak? Maksud mampu menguruskan diri sendiri ialah seperti berkeupayaan mengambil makanan dan minuman